Membacanya ku diberikan pahala, menghayatinya ku dijaminkan bahagia. Kalam yang suci daripadamu ilahi, peneman di dunia dan perjalanan abadi. Syafaatnya di akhirat nanti, jika lutut bergegar berdiri tiada daya. Syafaatnya hadir membela diri ini, saat kau kata ku saksi malam dan siangnya memuliakanku. Ku terokai, menjiwainya, iman tumbuh subur di hati. Mendaulatkannya, hidupku benar-benar terisi. Dengan kalamnya seluruhnya bertemu erti. Tiada lagi kesepian yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Tiada lagi kesepian diri ini, yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Saat ku menjarak dari kalamnya, kusut dan buntu saja yang ku rasa. Kelam arahku tiada tuju, kesempitan dari segenap penjuru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Apa khabar sahabat-sahabat Mihrab ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Jadi alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama ya kembali pada pagi ini
di dalam mihrab Al-Quran untuk sama-sama kita meneruskan bacaan Al-Quran sambungan daripada surah Al-Kahfi, muka surat 297, juzuk yang ke-15, ayat yang ke-28 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره
أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غيرا فلن تستطيع له طلبا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ya, Alhamdulillah, bersyukur kita sama-sama dapat kita membaca Al-Quran pada pagi ini. Sambungan daripada surah Al-Kahfi. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat Mihrab yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini pada sahabat-sahabat Mihrab yang sedang menonton live, Ashraf nak memberi promote sedikit barang, produk Ashfira Perfume. Tuan-tuan, sahabat-sahabat boleh tengok kat sini. Yang mana Ashfira Perfume ni mempunyai 3 haruman. 3 wangian yang berbeza yang dipilih sendiri oleh Ustazah Nur Hafizah Musa. Beliau yang approve dan memilih haruman cita rasa daripada Ustazah Nur Hafizah Musa. Alhamdulillah, ini merupakan second batch. Pada batch yang pertama, minyak wangi ini telah pun habis dan mendapat feedback yang baik daripada customer. Dan ini merupakan batch yang kedua yang mempunyai 3 bau yang berbeza, haruman yang berbeza. Dan istimewanya untuk sahabat-sahabat Mihrab, pengikut-pengikut Mihrab Al-Quran, insya-Allah sahabat-sahabat boleh dapatkan perfume ini. Boleh saja tekan di komen yang admin telah pin. Tekan saja di link tersebut dan sahabat-sahabat boleh menggunakan kod saya dari Mihrab untuk mendapatkan 2 gift. 2 gift khas untuk sahabat-sahabat Mihrab, pengikut Mihrab saja, iaitu sahabat-sahabat boleh beli perfume dengan mendapat gift tasbih 33 tasbih, Allahu Akbar, 33 tasbih, dan juga sahabat-sahabat boleh mendapat Asmaul Husna, zikir Asmaul Husna berserta dengan bahasa Arabnya, Rumi dan juga terjemahannya. Terjemahan dia Al-Ghafur maksud dia apa, Maha Pengampun dan sebagainya. Jadi ini special untuk sahabat-sahabat ataupun pengikut Mihrab Al-Quran. Boleh sahaja komen ataupun tekan link tersebut, WhatsApp dan tulis kod saya dari Mihrab untuk mendapatkan free gift ini. Jadi sahabat-sahabat boleh dapatkan perfume tersebut. Ada 3 haruman yang berbeza, 2 haruman untuk perempuan, 1 haruman untuk lelaki. Ini salah satu contoh Ashraf buka. Jadi sahabat-sahabat boleh dapatkan untuk tekan saja di link tersebut. 1 perfume berharga RM69 sahaja. InsyaAllah itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membacanya ku diberikan pahala, menghayatinya ku dijaminkan bahagia. Kalam yang suci daripadamu ilahi, peneman di dunia dan perjalanan abadi. Syafaatnya di akhirat nanti, jika lutut bergegar berdiri tiada daya. Syafaatnya hadir membela diri ini, saat kau kata ku saksi malam dan siangnya memuliakanku. Ku terokai, menjiwainya, iman tumbuh subur di hati, mendaulatkannya, hidupku benar-benar terisi, dengan kalamnya seluruhnya bertemu erti.
Tiada lagi kesepian diri, yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan. Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Tiada lagi kesepian diri ini, yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan. Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Saat ku menjarak dari kalamnya, kusut dan buntu saja yang ku rasa. Kelam arahku tiada tuju, kesempitan dari segenap penjuru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat, seluruh peserta kajian Asma'ul Husna, Ustaz doakan agar semua kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, sihat pada tubuh badan dan ceria pada hati dan nurani insya-Allah. Marilah bersama-sama dengan Ustaz kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. InsyaAllah pada pagi ini kita meneruskan sambungan kajian Asma'ul Husna Allah yang ke-33, iaitulah Al-Azim. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar. Seperti biasa, Ustaz mengingatkan supaya kita terus share, viral dan like akan program ini supaya ia mendapat manfaat lebih besar dan lebih meluas. Keduanya, Ustaz mengalurkan infak, sedekah jariah, zakat daripada tuan-puan kepada pembelian tanah untuk wakaf pembangunan Matis Madinatul Huffaz fasa yang ketiga. InsyaAllah, Fast Track SPM dan pengambilan pelajar tingkatan 1 masih lagi dibuka. Tuan-puan dialu-alukan untuk mendaftar anak masing-masing. Dan insyaAllah, bimbingan umrah dan ziarah tanggal 5 Mac hingga 16 Mac, pimpinan Ustaz dan isteri Ustaz Nafizah Musa. Sesiapa yang berminat dialu-alukan, di mana modul kitanya ialah modul Tazkiyatun Nafsi. Tuan-puan boleh tengok pada skrin ini ada 12 modul yang kita sediakan untuk memaknai maksud Tazkiyatun Nafsi di bumi Mekah dan Madinah. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian,
Fokus bicara kita pada pagi ini ialah melihat secara lebih menyeluruh lagi akan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang ada padanya Asmaul Husna Allah yang berjudul Al-Azim. Ini penting ya, sebab kita telah bersetuju bahawasanya cara yang terbaik untuk ma'rifatullah, mengenali Allah, membahaskan Asmaul Husna ialah dengan merujuk kepada Al-Quranul Karim. Dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Bermaksud, berlumba-lumbalah kamu kepada mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah dia kurniaan Allah, diberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah mempunyai kurnia yang sangat besar. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan akan pertama sekali kurniaan Allah, dan sifat kepada kurniaan Allah itu Al-Azim, yang maha besar. Kerana apa? Kerana ia datang daripada Allah yang bersifat Al-Azim. Satu. Yang kedua ialah pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan supaya kita bersegera. Fasabiqu, bersegeralah kamu untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi fahamlah kita bahawasanya tuan-puan, di antara perkara yang mesti disegerakan dalam hidup kita selain daripada bayar hutang, apalagi selain daripada menunaikan haji ataupun umrah bagi mereka yang belum lagi menunaikannya dan ada kemampuan, maka dalam banyak-banyak perkara yang mesti disegerakan taubat, taubat, taubat. Dan Allah Subhanahu wa taala yang kedua menjelaskan bahawa janji kepada mereka yang bertaubat ialah dijanjikan dengan syurga, dan sifat kepada syurga itu ardhis sama'i wal ard, sama luas dengan langit dan bumi. Sama luas dengan langit dan bumi itu ka'ardhis sama'i wal ard, seolah-olah sama luas dengan langit dan bumi, bahkan lebih luas lagi. Jadi itu nak ditalikan dengan Allah yang bersifat dengan Al-Azim. Allah semacam nak kata, wahai manusia, nah, wajib bertaubat dan aku sediakan syurga kepada kamu. Syurga ni luas tak luas? Sama luas dengan langit dan bumi, bahkan lebih luas daripada itu. Kan hebat tu? Apa tak hebatnya? Sebab disediakan oleh Allah. Allah mana? Allah yang bersifat Al-Azim. Itu maksud keseluruhannya kepada ayat ini. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, mari kita cuba menghayati akan azamatullah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dengan melihat kepada beberapa struktur dan kejadian alam. Tuan-tuan dan puan-puan, salah satu planet yang terbesar namanya Jupiter. Ini ialah hasil kajian yang dibuat oleh saintis. Saintis membuat research, saintis membuat eksperimen, saintis membuat observation, pemantauan dan seumpamanya. Akhir sekali mereka bertemu dengan satu planet yang sangat besar, namanya Jupiter planet. Besar tak besar planet ni tuan-puan? Ialah 318 kali lebih besar dari bumi dan mengandungi 79 bulan. Bulan tu ada 79. Allah, Allah, Allah. Tuan-puan, kita ni tinggal di Malaysia pun rasa luas kan? Daripada hujung utara namanya Perlis, sampai ke hujung selatan namanya Johor. Wah, kok disuruh berjalan, naik kereta ke, hatta naik kapal terbang ke, penat yang teramat sangat. Sebab apa? Luas. Luas.
Itu baru kata Malaysia, belum dikira Asia Tenggara, belum dikira dunia keseluruhannya. Jadi, apa yang menarik ialah dunia tu begitu sekali luas, tiba-tiba datang pula lah makhluk Allah, makhluk kejadian Allah namanya planet Jupiter yang 318 kali lebih besar daripada bumi. Ditambah dengan kalau bumi itu hanya ada 1 bulan, maka Jupiter planet ada 79 bulan. Soalannya ialah, apakah perkara ini berlaku secara musadafah? Musadafah ni maknanya tahu-tahu jadi, tahu-tahu jadi, tahu-tahu jadi. Tak. Ia dicaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat Al-Azim, yang Maha Agung. Agung dengan arti kata lain, kalau cerdik, kena cerdik sungguh. Kalau kaya, kena kaya sungguh. Kalau ada pengalaman, kena ada pengalaman sungguh. Kalau kata sistematik, kena sistematik sungguh. Itu makna Al-Azim. Barulah boleh buat Jupiter dengan sehebat sedemikian rupa. Jadi, dengan kita meninjau kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ini juga akan membawa seri kepada kita ma'rifatullah, mengenali Allah Azza wa Jalla yang bersifat Al-Azim. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, sekarang Ustaz nak baca satu statement daripada perbincangan saintifik. Apa statementnya? Bulan orbit bumi, bumi orbit matahari, matahari orbit Bima Sakti. Matahari mengheret semua planet dengan kelajuan 80,000 km sejam. Bima Sakti diperlukan oleh matahari selama 250 juta tahun, 250 juta mengelilingi Bima Sakti yang dinamakan galaksi Year. 90 saat kita telah bergerak 20,000 km mengorbit galaksi kita. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, Ustaz baca statement ni pun faham tak faham, faham tak faham. Kok kata tak faham pun tak apalah. Tapi sekurang-kurangnya nak beritahu, Masya Allah, daripada bulan orbit bumi, bumi orbit matahari, matahari pula orbit Bima Sakti. Matahari itu sendiri dengan kadar 80,000 km sejam bergerak, dia memerlukan selama 250 juta tahun untuk mengelilingi Bima Sakti yang dinamakan galaksi Year. Jadi semua ini adalah nak menggambarkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta alam jagat keseluruhannya. Tetapi supaya kita tidak hanyut dengan kajian saintifik, maka Allah Subhanahu Wa Taala terus didik kita. Kita baca surah Yasin. Nah, di Melayu ni, di tanah Melayu ni, alhamdulillah, budaya kita membaca surah Yasin setiap malam Jumaat. Tiba masa ayat ke-38, surah Yasin menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Allahu Akbar. Jadi, dengan galaksinya, dengan Bima Saktinya, menjadikan saintis akhir sekali membuat kesimpulan begini. Ustaz baca buku-buku tentang hal ini, bahkan di sebelah Ustaz ni pun, ni pun ada, Ustaz sedang menelitinya, sains moden menurut perspektif Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, akhir sekali, saintis membuat kesimpulan dengan complicated dan terlampau luas alam jagat ini. Akhir sekali mereka buat kesimpulan beginilah. Sesungguhnya bumi ini sedang bergerak ke satu arah yang tak tahu ke mana nak pergi. Sebab apa? Sebab terlampau luas, yang teramat sangat akan alam semesta ini.
Cuma mereka boleh kata bahawa semua ini bergerak menuju ke satu tempat. Dan satu tempat itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim pada surah At-Tariq. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i wat-tariq wama adraka mat-tariq an-najmu tsaqib. Yang bermaksud demi langit dan yang datang pada malam hari. Tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari? Iaitu bintang yang cahayanya menembus. Was-sama'i, demi langit. Wat-tariq, dan demi jalan yang ada di atas langit. Wama adraka mat-tariq, kamu tahu tak wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam apakah yang dimaksudkan dengan jalan yang ada di atas langit? An-najmu tsaqib. Ia merupakan bintang yang boleh memakan seluruh planet-planet yang lain yang di dalamnya boleh menembusi. Maknanya apa dia? Di bawah ayat inilah akhir sekali saintis membuat hipotesis mereka, mengatakan bahawa seluruh sistem alam jagat ini, bulan, bintang, cakrawala ini sedang disedut oleh An-Najmu Tsaqib, oleh satu lubang yang hari ini dikenali sebagai the black hole, lubang hitam. Lubang hitam ni sangat besar, sangat luas, dan mereka hanya mampu membuat imajinasi akan black hole tersebut, dan mereka sehingga hari ini tidak ada saintis pun yang boleh merakamkan akan black hole tersebut sebab terlampau jauh. Yang kita tengok dalam internet, tulis black hole, picture black hole, itu hanyalah satu ilustrasi semata-mata. Jadi, bulan, bintang, matahari, semua ini sedang diseduk macam satu magnet pada black hole. Semuanya akan masuk di sana, dan bila masuk di sana, semuanya akan dihimpit satu sama lain, dan pada masa itulah akan berlaku apa yang disebut totally destroyer, penghapusan total kepada seluruh alam. Dalam bahasa agama Islam kita sebut apa dia? Kiamat. Dalam bahasa agama kitanya disebut kiamat. Siapakah yang mencaturkan ini semua? Allah. Allah mana tuan-puan? Allah yang bersifat Al-Azim. Sebab itulah disebut pada surah Az-Zariyat, was-sama'i dzatil hubuk innakum lafi qaulin mukhtalif. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, innakum lafi qaulin mukhtalif, sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeza pendapat. Jadi saintis masing-masing membentangkan hipotesis mereka, masing-masing membentangkan orang kata result kajian mereka, dan mereka tetap tak sekata dalam mencari penyelesaian kepada alam jagat semesta alam yang terlampau besar, terlampau complicated. Cuma paling selamat mereka membuat unjuran berdasarkan kepada Al-Quran Al-Karim. Apa dia? Seluruh alam ini sedang bergerak ke satu lubang yang kamu wahai saintis menamakan dia sebagai black hole, dan di situlah ada magnet yang sangat kuat yang akan menyedut seluruh sistem alam yang ada, dan di situlah akan berlakunya kehancuran. Tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah ahli sains itu tidak ada agama, maka mereka hanya berpada membuat kajian setakat tu saja, kemudian habis itu. Tapi kalaulah saintis tu ada nilai agama, bahasa mudahnya belajarlah Asmaul Husna Allah yang bersifat Al-Azim, pasti ini akan menjadi turning point untuk dia rokok dan sujud kepada Allah. Pasti ini akan menjadi turning point untuk dia memperkasakan tauhid kepada Allah. Ini pasti akan memberikan turning point untuk dia setia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia telah pun berada pada titik ma'rifatullah, mengenali Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat Al-Azim. Allah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan kehebatan kepada ilmu Allah Azza wa Jalla yang bersifat Al-Azim. Baik. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, apa yang menarik? Ini sangat luar biasa. Tuan-puan, surah Al-A'raf ayat 53 hingga 55 ini, Masya Allah,
Allah Subhanahu Wa Taala nak memberitahu kepada kita bahawa wahai manusia, kamu nampak alam begitu sekali complicated, begitu sekali banyak, bahkan bulan bintang pun jumlahnya berbilion-bilion di angkasa sana. Apa yang menarik? Semua mereka ini adalah bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah, berwirid kepada Allah. Bulan, bintang berwirid, berzikir, bertasbih kepada Allah. Black hole berzikir, berwirid kepada Allah. Mana buktinya? Surah Al-A'raf ayat 53 hingga 55. Ini ayatnya. Nak cepatkan masa, Ustaz menterjemahkan terus. Pada ayat yang ke-54, Ustaz baca nasnya. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arash. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang. Masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Jadi kalaulah bulan, bintang, matahari, cakrawala seluruhnya yang jauh lebih besar, lebih kuat daripada kita manusia pun pandai tunduk dan patuh akur bertauhid kepada Allah, maka kita yang bengek, yang bodoh, yang miskin, yang cemar, yang kotor, yang hanyir, yang tidak ada apa-apa, patut-patut kita lebih lagi lah bertauhid, tunduk dan patuh kepada Allah. Justru hadirin sekalian, please, tolong jadikan sisa-sisa usia yang ada pada kita jalan taubat, kembali ke pangkal agama. Jadikan sisa-sisa usia yang ada pada kita ini adalah memperbaiki amal ibadah supaya ia betul-betul sempurna. Dan jadikanlah terapi hati kita ni hati qalbun salim. Di saat kita bakal bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, ini semua feedback yang kita perolehi ekoran daripada kita mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik tuan-tuan dan puan-puan hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam salat kita membaca Subhana Rabbil Azim sebagaimana kita bahas sebelum ini. Dan Masya Allah, ini adalah sebagai satu ingatan kepada kita supaya kita sentiasa mengingati Allah Azza wa Jalla yang bersifat Al-Azim. Bahkan tuan-tuan dan puan-puan, secara ringkasnya pada hadis Ibnu Majah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa dia? Jika sekiranya kita ini ada hajat dan kita minta sangat-sangat supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan hajat kita, maka di antara zikir yang sebaik-baiknya kita baca apa dia? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Baik tuan-puan sekalian, Ustaz pergi laju ya. Di sana ada sepotong hadis. Nabi bersabda, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimah yang ringan di lisan tetapi berat dalam timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman. Namanya apa dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Maknanya Nabi kata, nak kataan ini subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim ini khafifatan ala lisan, ringan je nak dizahirkan, sebut dengan lidah. Thaqilatani fil mizan, tapi besar dan berat timbangan di sisi Allah. Habibatani ila rahman, dan kalimah ini sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat Ar-Rahman. Jadi akhir sekali, kesimpulan yang kita dapat garap daripada perbincangan berbaki Al-Azim, Asma'ul Husna, ialah pertama sekali mesti tawadha. Kedua, jangan angkuh. Ketiga, belajar kenal diri dan kenal diri sendiri. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan yang dapat Ustaz sampaikan pada pagi ini sebagai menyempurnakan saki-baki perbincangan Allah bersifat Al-Azim. Mengakhiri kepada
doa kita pada pagi ini. Setiap pagi kita bekalkan doa pengajian Asmaul Husna ini, doa sakit kepala. Maksudnya doa minta supaya Allah sembuhkan sakit kepala kita. Rujuk kepada surah Al-Waqi'ah ayat 19, la yusadda'una anha wa la yunzifun. Mereka tidak merasa pening kepala dan tidak pula mabuk dengan sebab menikmatinya. Tuan-puan, insya-Allah bacalah at-tabarruk bil ayatil Quraniyah, mengambil berkat daripada ayat Al-Quran sebaik-baik berkat. Pening kepala, sakit kepala, stres, tension, moyan dan sebagainya. Nah, ambillah surah Al-Waqi'ah ayat 19, baca dan ulang, la yusadda'una anha wa la yunzifun. Cubalah memahami ayatnya, mereka tidak merasa pening kepala dan tidak pula mabuk dengan sebab menikmatinya. Jadi hadirin muslimin dan muslimat sekalian, itulah yang dapat Ustaz sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla beri manfaat kepada kita semua. Marilah kita menutupnya dengan membaca surah Wal Asri dan majlis kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membacanya ku diberikan pahala, menghayatinya ku dijaminkan bahagia. Kalam yang suci daripadamu ilahi, peneman di dunia dan perjalanan abadi. Syafaatnya di akhirat nanti, jika lutut bergegar berdiri tiada daya. Syafaatnya hadir membela diri ini, saat kau kata ku saksi malam dan siangnya memuliakanku. Ku terokai, menjiwainya, iman tumbuh subur di hati. Mendaulatkannya, hidupku benar-benar terisi. Dengan kalamnya seluruhnya bertemu erti. Tiada lagi yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Tiada lagi
ku ingin. Saat ku menjarak dari kalamnya, kusut dan buntu saja yang ku rasa. Kelam arahku tiada tuju, kesempitan dari segenap penjuru. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal
dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia.